السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita dapat bertemu pada waktu pagi ini tuan-tuan puan-puan ni. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, waktu yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan memohon doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat umat baginda pada waktu pagi mereka,
diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Semoga Allah Ta'ala memberkati pagi kita insya-Allah. Apatah lagi kita isi dengan menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita ambil iktibar, kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini seperti mana yang diwar-warkan, kita akan menyambung pengajian kita berkaitan dengan qawaid Quraniyah, kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan, dan pagi ini kita dah sampai siri yang ke-7 dan kita akan berkongsi 3 lagi kaedah pada pagi ini tuan-tuan dan puan ya. Kaedah yang pertama ataupun yang kita nyatakan dekat sini, kita dah sampai kaedah yang ke-14. Cuma kaedah yang pertama lah pada pagi ini yang merupakan ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh penulis kitab ni Dr. Umar Hafizahullah Ta'ala daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Baik. Yang bermaksud, maka jika mereka tidak menjawab tentanganmu, maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kaedah yang ke-14 yang tuan-tuan, Dr. Umar Hafizahullah menukilkan ataupun menukilkanlah daripada ayat surah Al-Qasas yang saya kalakan kuning ni ya. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Maka jika mereka tidak menjawab tentanganmu, maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka ataupun keinginan hawa nafsu mereka. Baik. Pendahuluan tuan-tuan dan puan, kaedah ini juga merupakan di antara kaedah Al-Quran yang muhkam, yakni jelas menunjukkan makna yang agung dan penting dalam perkara berserah diri dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta patuh terhadap syariat. Kaedah ini merupakan kaedah Al-Quran yang jelas tuan-tuan dan puan, yang menunjukkan apa? Menunjukkan makna yang sangat agung dan yang sangat penting berkaitan dengan apa? Kewajipan kita semua untuk berserah diri dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya pada masa yang sama serta patuh terhadap syariat. Hadirin, ayat yang mulia ini terdapat dalam surah Al-Qasas. Dalam konteks apa? Dalam konteks berdebat dengan orang-orang musyrik dan juga penjelasan berkenaan penentangan mereka dan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Jika tuan-puan menelusuri ayat ini kembali, ayat ni secara khasnya cerita berkaitan dengan perdebatan di antara Nabi Musa AS dan juga Fir'aun beserta pengikutnya. Yang mana tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila diminta kepada mereka untuk mereka mendatangkan hujah mereka, untuk mereka mendatangkan wahyu, dalam konteks Nabi Musa AS datangkan kitab seperti mana Taurat sebagai satu bentuk hujah dan juga pegangan mereka bagi menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Maka pastinya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka tidak akan dapat mendatangkan seperti mana kitab Taurat ataupun wahyu. Dan dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tak terima dan diminta kepada mereka untuk mendatangkan hujah mereka ataupun untuk mereka mendatangkan kitab seperti mana Al-Quran Al-Karim,
sebagai satu bentuk pegangan mereka bagi menjawab apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada masa yang sama juga sebagai satu bentuk jawapan terhadap tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi SAW. Di antara tuduhan mereka adalah Nabi itu seorang ahli sihir, Nabi SAW itu seorang yang kita sebutkan seorang pendusta dan sebagainya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 48 hingga 50 menjelaskan berkenaan tentang perkara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-48 tuan-tuan dan puan. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Ayat yang ke-49. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Dan juga ayat yang ke-50 yang kita baca di awal tadi. Maksudnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat yang ke-48, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah diberikan kepada Musa alaihissalam dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa alaihissalam dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka masing-masing juga berkata, dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka, iaitu Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih baik, lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, yakni Taurat dan juga Al-Quran. Nescaya aku mengikutinya jika kamu sesungguhnya orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tentanganmu, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka, iaitu mereka hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk daripada Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Daripada surah Al-Qasas ayat 48 hingga 50 itu tuan-tuan puan-puan, cerita kepada kita berkaitan dengan perkara ni. Baik, penjelasan kaedah itu tuan-tuan ni. Seterusnya Allah Ta'ala juga telah menjelaskan kaedah ini pada ayat yang lain, iaitu pada surah Yunus ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih menjelaskan berkenaan kaedah ini, iaitu tidak ada ajaran agama tuan-tuan puan-puan melainkan dua perkara. Sama ada mengikuti wahyu ataupun mengikuti hawa nafsu. Sama ada mengikuti wahyu ataupun mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat yang ketiga hingga keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya ataupun menurut hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu daripada Allah, bukan daripada hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bukan daripada keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan wahyu daripada Allah. Kan daripada ayat Quran ni menunjukkan bahawa ada dua perkara tuan-tuan puan-puan agama ni, sama ada menurut wahyu ataupun menurut hawa nafsu. Baik, dalam kaedah ni tuan-tuan puan-puan, jelas bahawa Allah Ta'ala membahagikan ucapan menjadi dua bentuk, iaitu ucapan yang berasal daripada wahyu dan ucapan yang berasal daripada hawa nafsu. Dan daripada kedua inilah tuan-puan yang dirahmati Allah,
manusia itu berpegang teguh dengan agama, sama ada mereka mengambil daripada wahyu Allah Ta'ala, dan ini merupakan petunjuk yang benar, dan yang kedua sama ada mereka mengambil daripada hawa nafsu yang merupakan satu bentuk kesesatan. Bagi mereka yang suka mengamalkan agama dengan mengikuti hawa nafsu mereka, ingatlah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jika tuan-puan ingat, di antara kaedah Al-Quran yang kita kongsikan sebelum ini juga, kita nukilkan ataupun penulis kitab ini nukilkan daripada ayat ini, surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itu akan menjadi saksi atas diri mereka sendiri, yang mana akhirnya mereka itu akan menyatakan ataupun akhirnya mereka sendiri akan mengaku bahawa agama yang mereka amalkan adalah berdasarkan agama yang dibina atas keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru matma'annat ilaihi an-nafs wa tama'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri. Kebaikan adalah sesuatu yang mana jiwa dan hati merasa tenang kepadanya, sedangkan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dan menimbulkan keraguan di dalam hati. Hadirin, di antara tanda-tanda iman, bila mana kita gembira dengan amal saleh yang kita laksanakan. Dan tanda-tanda iman juga adalah bila mana hati kita, bila mana melakukan dosa dan maksiat, hati kita akan rasa tak tenang. Itu di antara tanda iman yang dinukilkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, amalan ataupun agama yang kita amalkan berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, pastilah ia merupakan satu bentuk agama, amalan agama yang akan memberikan ketenangan pada hati-hati kita. Dan sebaliknya, bila mana kita mengamalkan agama dengan keinginan kita secara peribadi dan juga hawa nafsu kita, pasti hati kita secara fitrahnya tuan-tuan puan-puan tidak akan merasakan ketenangan. Saya nukilkan dekat sini ataupun saya ambil sebenarnya, dan memang itu merupakan di antara kisah yang dinukilkan oleh Dr. Umar dalam kitab di tuan-puan. Beliau menukilkan kisah yang disandarkan kepada Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah daripada kitab Sayyidul Khatir, yang merupakan kisah yang sangat bermanfaat tuan-tuan puan-puan. Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala bercerita. Beliau hadirin menggambarkan ataupun menceritakan pengalaman yang beliau telah alami, yang mana seolah-olah beliau mengkhabarkan apa yang kita boleh ambil ataupun pengajaran yang kita ambil daripada kaedah ini tuan-tuan puan-puan. Beliau cerita, satu ketika saya mengambil keinginan pada sesuatu yang saya mengambil keringanan pada sesuatu yang dibolehkan dalam sebahagian mazhab. Maka saya bertemu dengan satu bentuk kekerasan ataupun satu bentuk jiwa saya seolah-olah menentang apa yang saya lakukan. Dan kata beliau rahimahullah, terjadi pada diri saya seolah-olah satu bentuk keterasingan dan sangat jauh daripada syariat Allah Ta'ala. Dan ia merupakan satu bentuk kegelapan yang sangat gelap. Maka jiwaku, kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi berkata, apa ni, bukankah engkau tidak keluar daripada ijma' para fuqaha? Maka aku pun menjawab, kata Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah, wahai jiwa yang buruk, sesungguhnya engkau menakwilkan dengan sesuatu yang tidak engkau yakini. Jika engkau diminta fatwa, pasti engkau tidak akan memfatwakan dengan apa yang engkau lakukan. Dan yang kedua, bahawa engkau, wahai jiwa, sudah selayaknya bahagia dengan kegelapan yang engkau rasakan setelah melakukan perkara tersebut. Jika tidak ada cahaya dalam diri kamu, maka pasti hal itu tidak akan terjadi pada diri kamu. Hadirin, Al-Imam Ibn Jawzi cerita, satu ketika beliau mengambil satu pandangan yang ringan dalam permasalahan fiqh dalam mazhab. Dan apa yang beliau ambil itu tuan-tuan puan-puan, bila mana ditanyakan kepada beliau sendiri, beliau tak akan jawab dengan apa yang beliau ambil. Maka ia satu bentuk seolah-olah mengambil pandangan yang seolah-olah mengikuti hawa nafsu tuan-tuan puan-puan. Sehingga mana kesan dia tuan-tuan puan-puan, hati beliau tak tenang.
hati beliau rasa tak tenteram. Dan jiwa dia, wallahu akbar kan, wallahul musta'an, jiwa dia yang memang al-imam kabir, salih, masya-Allah, faqih, dalam hatinya pastinya ada iman, ada cahaya daripada Allah Ta'ala, pasti akan menolak satu bentuk perkara-perkara yang diamalkan bukan daripada agama, bukan daripada wahyu. Maka akhirnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau pun tinggalkan perkara tersebut. Dan setelah tu beliau berusaha untuk mengambil ataupun mengamalkan apa yang benar daripada pandangan para ulama. Dan dinukilkan juga perkataan salafun salih hadirin di kalangan para ulama, man tattaba'a ar-rukhas faqad tazandaq, barang siapa yang mencari-cari keringanan maka dia telah menjadi orang yang zindiq. Ini pun di antara perkara yang sangat berat buat kita tuan-tuan puan-puan ni. Kadang bila mana perintah-perintah Allah sampai kepada kita dan mungkin untuk diri kita ia sangat berat, maka kita pun mencari-cari keringanan dalam agama, mencari-cari yang ringan. Ada tak pandangan lain? Ada tak pandangan yang lain? Ada tak pandangan, walaupun pandangan tu syar, walaupun pandangan tu sebenarnya makruf, tidak diterima, maka semata-mata untuk mengikuti hawa nafsu kita, maka kita pun mengamalkannya. Dan ia sebenarnya perkara yang sangat berbahaya tuan-tuan puan-puan, sebab seolah-olah bahkan memang kita telah mengamalkan agama mengikut panduan ataupun mengikut kehendak hawa nafsu kita. Ya, Allahul musta'an. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan dan juga pengajaran daripada kaedah yang kita kongsikan ini, terdapat dua bentuk ucapan dan bentuk amalan agama, dan ini merupakan di antara perkara yang jelas saya rasa saya sampaikan sebentar tadi. Ada dua bentuk amalan agama, yang pertamanya berpandukan wahyu dan yang kedua berpandukan hawa nafsu. Yang kedua tuan-tuan puan-puan, berusahalah untuk mentaati perintah Allah dengan sebaiknya. Dan pastinya maksud saya perintah Allah sebaiknya tuan-tuan puan-puan, kita kena amalkan agama mengikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Bukan semata-mata keinginan kita, apa yang kita suka kita buat, apa yang kita tak suka kita tinggal, bukan macam tu. Apa jua perintah Allah, kita kena taat, kita kena amalkan. Apa jua larangan daripada Allah, kita kena jauhi, kita kena berusaha untuk jauhi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala memudahkan bagi kita tuan-tuan puan-puan. Dan pastinya agama ni, bila kita dapat beramal, ia semestinya, pastinya daripada bantuan dan rahmat kasih sayang Allah, hidayah daripada Allah. Sebab tu kita kena banyak mohon doa pada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan. Ya? Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, jauhi mengamalkan agama mengikuti hawa nafsu dan peribadi. Hadirin yang dirahmati Allah, ini di antara perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama muhasabah. Hadirin yang dirahmati Allah, agama ni kita kena usaha untuk amalkan keseluruhannya. Walaupun kita tak mampu nak amalkan keseluruhannya ketika ini, kita usahakan untuk senantiasa berusaha untuk ada keinginan untuk kita amalkan agama ni keseluruhannya. Jangan hanya memilih yang sesuai dengan kehendak nafsu kita tuan-tuan puan-puan. Yang kita suka, yang kita rasa seronok, kita ambil. Sebaliknya yang kita rasa berat, yang kita rasa tak boleh nak buat, kita tinggalkan terus. Maka ini di antara satu bentuk amalan agama yang jelas diamalkan daripada pilihan-pilihan yang sesuai dengan hawa nafsu, pilihan-pilihan yang sesuai dengan syahwat. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan perintah Allah Ta'ala ni tuan-tuan puan-puan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam bentuk yang sempurna. Maka kita usahakan insya-Allah untuk sama amalkan agama ni dengan petunjuk wahyu. Dan jelasnya bagaimana untuk kita bezakan di antara keduanya tuan-tuan puan-puan, pastinya sangat penting untuk kita terus berada di dalam suasana menuntut ilmu agama. Sebab bila kita senantiasa berada di atas jalan menuntut ilmu ni tuan-tuan puan-puan, insya-Allah Allah Ta'ala pasti akan memudahkan kita dapat membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Pada masa yang sama tuan-tuan puan-puan, barang siapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu, di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan jalan mereka menuju ke syurga Allah. Hadis Nabi SAW yang sahih seperti mana yang kita sering dengar tak kala para asatidzah kita menggalakkan kepada kita untuk terus berada di atas jalan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan, semoga Allah Taala memudahkan kita insya-Allah dapat beramal, dapat mengamalkan agama dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita, menerima segala amal kita, dan pada masa yang sama semoga kita dapat istiqamah di atas jalan menuntut ilmu agama ni tuan-tuan puan-puan, dan pastinya tak dapat tidak jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah. Mohon doa pada Allah agar kita dapat istiqamah, mohon doa kepada Allah agar kita dapat memanfaatkan apa yang kita pelajari, agar kita dapat menyampaikan apa yang kita pelajari, dapat kita amalkan apa yang kita pelajari, dan tak dapat tidak tuan-tuan puan-puan doa agar Allah terima segala amalan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Tuan-tuan puan-puan, ada persoalan tak berkaitan dengan kaedah yang ke-14? Ada persoalan tak tuan-tuan puan-puan? Sebelum kita sambung kaedah yang ke-15. Ada persoalan tak? Ada yang tak jelas? Boleh bertanya secara langsung ataupun boleh bertanya dekat ruangan chat. Silakan jika ada. Tak ada kon Baik. Jika tak ada, kita boleh sambung seterusnya kaedah yang ke-15. Kaedah yang ke-15, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dinukilkan oleh penulis kitab ni Dr. Umar hafizahullah taala ayat daripada suratul A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maka Musa AS berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa sahaja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang sama yang membawa maksud mesej yang sama dengan ayat ini adalah pada suratul Qasas ayat yang ke-83. Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan potongan ayat ini tuan-tuan puan-puan yang diambil oleh Dr. Umar dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah untuk kaedah yang ke-15 ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Kaedah ini juga merupakan kaedah yang muhkam, kaedah yang jelas daripada Al-Quran yang memberikan harapan dalam jiwa orang-orang yang beriman dan memenuhi hati mereka dengan kepercayaan dan keyakinan. Hadirin, ayat ini satu harapan daripada Allah. Pada masa yang sama, satu ayat yang memberikan ketenangan, yang memberikan jiwa, kekuatan jiwa kepada hati-hati orang yang beriman pada Allah agar mereka dapat bersabar atas ujian yang Allah berikan pada mereka dalam apa jua bentuk. Yakin dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaedah ini merupakan ayat Al-Quran berkenaan ucapan Nabi Musa alaihissalam di dalam suratul A'raf ketika baginda alaihissalam memberi khabar gembira kepada kaumnya yang beriman kepada baginda dengan balasan yang baik bagi mereka di dunia sebelum akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita ketahui berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya yang berhadapan dengan Firaun dan bala tenteranya, tuan-tuan. Pastinya di antara ujian yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga pengikut Nabi Musa alaihissalam, yang mana dekat peristiwa itu, tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui, mereka menghadapi Firaun yang mempunyai kerajaan yang besar, yang mempunyai bala tentera yang ramai. Pastinya ujian yang berat bagi mereka, tuan-tuan. Maka Nabi Musa AS menyampaikan perkataan beliau untuk memberikan khabar gembira kepada kaumnya.
untuk bersabar, berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Pada masa yang sama yakinlah bahawasanya janji Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka sama ada dekat dunia, lebih-lebih lagi dekat akhirat. Ya, lebih-lebih lagi dekat akhirat. Dan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kaedah ni datang juga dengan lafaz yang lebih kurang sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat yang ke-132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluarga kamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, perintah Allah ni kita kena usahakan untuk kita amalkan dan kita kena yakin bahawasanya kejayaan tuan-tuan perempuan di sebalik perintah Allah. Bila kita berusaha untuk kita beramal dengan amalan-amalan agama, dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, yang mana semua amalan agama ni tuan-tuan perempuan, semua bentuk ibadah kepada Allah akan melahirkan rasa takwa kepada Allah. Kesemua ibadah tuan-tuan perempuan akan membawa kepada takwa kepada Allah. Dan bila mana orang yang bertakwa ni tuan-tuan perempuan, pastinya Allah Ta'ala akan memberikan mereka kejayaan, Allah akan memberikan mereka ketenangan, kemenangan. Itu di antara bentuk janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah pada Allah. Walaupun dalam keadaan kita Allah uji dengan apa jua bentuk dugaan, tapi bila mana kita berada di atas jalan mentaati perintah Allah, bila mana Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mentaati perintah Allah, tuan-tuan perempuan, kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Yakinlah pada Allah. Janji Allah Ta'ala senantiasa bersama mereka-mereka yang mentaati perintah Allah. Jelas tuan-puan ya? Jelas dalam ayat-ayat Quran berkenaan tentang perkara ni. Cuma walaupun apatah lagi, cuma dalam keadaan kita menghadapi ujian kita faham. Memang berat. Tapi bila mana kita yakin Allah Ta'ala pasti akan membantu kita. Allah Ta'ala pasti tidak akan tinggalkan kita. Maka kita berusaha untuk istiqamah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa beza beriman yang bertakwa Ustaz? Sekejap ya. Apa beza beriman dan bertakwa? Soalan yang sangat baik. Hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa saya dah sebut kok sebelumnya ataupun mungkin dalam kuliah saya yang lain. Semua orang bertakwa hadirin, semua orang yang bertakwa ni mereka beriman. Tak semestinya bila mereka beriman tu mereka bertakwa. Lebih kurang macam itulah yang saya faham. Orang yang bertakwa ni tuan-tuan pastinya orang yang beriman. Dan tak semestinya mereka tu beriman, mereka akan bertakwa. Sebab takwa ni, muttaqin ni adalah tingkatan, dia satu peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya mukminin tuan-tuan perempuan, mukminin ataupun mukminun, orang-orang yang beriman, ada tingkatan yang di atas dia, iaitu muttaqun ataupun muttaqin. Tingkatan yang lebih tinggi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya secara mudahnya tuan-tuan perempuan, orang yang beriman dia tak semestinya bertakwa. Tapi pastinya orang yang bertakwa tu dia adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Itu yang saya boleh respon. Maknanya beza tingkatan lah tuan-tuan perempuan ni. Boleh faham ke puan? Jelas ke? Baik Ustaz, baik Ustaz. Baik. Seterusnya hadirin, baik. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa sama ada di dunia maupun akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-35, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kadang di dunia kita melihat mereka yang Allah Ta'ala uji, orang-orang yang bertakwa yang Allah Ta'ala uji, hatta orang-orang yang beriman pun Allah Ta'ala uji. Hadirin, zahirnya kita melihat mereka dalam keadaan sengsara. Mereka dalam keadaan, kita katakan dalam keadaan menderita. Kalau kita baca berkaitan dengan Ashabul Ukhdud,
ya, berkaitan dengan mereka yang dicampakkan ke dalam api hadirin oleh ashabul ukhdud, oleh mereka-mereka yang membina parit, dicampakkan ke dalam api, ya. Zahirnya kita melihat keadaan mereka sengsara, keadaan mereka menderita. Sedangkan sebaliknya tuan-tuan puan, sebenarnya mereka Allah Ta'ala berikan nikmat. Walaupun di dunia nampak menderita, nampak sengsara, sebenarnya bila mana mereka beriman pada Allah, bila mana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala memberikan mereka kenikmatan, kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Walaupun nampak zahirnya tuan-puan, nampak sengsara, kan dicampakkan ke dalam api, mati. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala akan memberikan mereka ganjaran yang sangat besar, yang hakiki, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum itu tuan-puan rahmati Allah, kalau tuan-puan baca dalam surah Al-Qasas, ayat yang ke-81, 82, ayat yang ke-81 dan juga 82, Allah Ta'ala cerita ayat, beberapa ayat sebelum tu tuan-puan, sebelum kaedah ni, cerita berkaitan dengan apa? Cerita berkaitan dengan kisah Qarun sebenarnya. Dalam ayat yang ke-81 Allah berfirman, فَخَسَّفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang orang-orang yang dapat membela dirinya. Kemudian pada ayat yang ke-82 tuan-tuan dan puan, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir laula amanna Allah 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan jadilah orang-orang yang sebelum ini bercita-cita dengan kedudukan Qarun itu. Mereka berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Jika Allah tidak melimpahkan kurnia-Nya di atas kita, maka dia telah membenamkan kita juga. Benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Tuan-puan, kaedah ni datang setelah bercerita berkaitan dengan kisah Qarun, yang merupakan di antara hamba Allah Ta'ala yang sombong, yang angkuh, yang akhirnya lupa diri hadirin. Pada masa yang sama, mereka-mereka yang melihat kekayaan, kemewahan Fir'aun, nampak macam kejayaan Fir'aun itu, dahulunya mereka berkata, kami nak menjadi seperti, bukan Fir'aun, Qarun. Mereka ingin menjadi seperti mana Qarun. Tatkala Allah Ta'ala mengazab Qarun, maka akhirnya mereka mengatakan, rugilah bagi mereka yang mengingkari perintah-perintah Allah, kan. Ala kulli hal, akhirnya hadirin, kaedah itu datang, setelah itu, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Kesan kaedah ni kepada masyarakat. Janji Allah Ta'ala, iaitu kemenangan, pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada masyarakat yang bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Hajj, ayat yang ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Apabila kaum muslimin meninggalkan perintah Allah dan jauh daripada agamanya, maka mereka akan mengalami kerugian sama ada di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kata kuncinya adalah ketakwaan kepada Allah. Bila mana satu masyarakat itu bertakwa kepada Allah, kalau kita boleh kaitkan dengan negara, satu negara itu, masyarakat di satu negara mentaati perintah Allah,
beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memelihara mereka. Bila mana mereka menegakkan perintah Allah, salat, zakat dan juga kerja dakwah, tuan-tuan puan-puan. Maksud kerja dakwah dekat sini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Apabila ditegakkan tiga perkara ni tuan-puan secara umum ni, salat, zakat dan juga kerja dakwah, maka insya-Allah taala Allah taala pasti akan memudahkan kehidupan dekat satu-satu negara itu. Sebaliknya tuan-tuan puan-puan, bila mana ditinggalkan perintah-perintah Allah yang kita sebutkan sebentar tadi di satu-satu negara kaum muslimin khasnya, maka bersedialah dengan apa jua bentuk musibah dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa di antara nasihat dan juga wasiat para ulama tatkala musibah menimpa kita? Kalau kita boleh kaitkan ketika ini, hadirin yang dirahmati Allah, apa di antara nasihat para ulama kita tatkala kita menghadapi ujian COVID-19 ni? Apa di antara nasihat mereka yang merupakan satu bentuk nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita kembali pada Allah? Nasihat mereka apa tuan-tuan? Untuk kita banyakkan taubat dan istighfar. Dan pada masa yang sama untuk kita memperbaiki amal kita. Pada masa yang sama juga diseru kepada kita untuk apa? Untuk kita bangun mengerjakan kerja dakwah. Bangkit kembali untuk kita kerjakan kerja dakwah. Maksudnya apa? Mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia daripada kemungkaran. Sebab apa tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, inilah di antara amal-amal yang menarik rahmat Allah Ta'ala. Dan semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala menarik kembali apa jua bentuk musibah, khasnya COVID-19 ni tuan-tuan perempuan. Ini di antara bala dan musibah yang Allah timpakan kepada seluruh dunia tuan-tuan perempuan. Maka di antara bentuk nasihat para ulama yang diambil daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW untuk kita banyak bertaubat dan beristighfar pada Allah, kita baiki amal kita, kita muhasabah, pada masa yang sama kita bangun kembali, bangkit kembali untuk kita kerjakan dakwah ataupun untuk kita kembali kepada kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, melarang manusia daripada kemungkaran. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa pentingnya untuk kita tegakkan kerja dakwah dekat muka bumi ni. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Jika kita mengerjakan salat, jika kita mengerjakan zakat, tetapi bila mana dakwah tidak ditegakkan, maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, salat kemungkinan akhirnya bila orang yang salat telah meninggal dunia, maka habislah salat. Bila orang yang mengerjakan zakat meninggal dunia, maka habislah zakat secara umum ni. Tetapi bila mana ditegakkan kerja dakwah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, maka perintah-perintah Allah ni senantiasa akan diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab apa? Sebab ada satu golongan ataupun sebab ada satu usaha untuk digerakkan, diajak manusia ni kepada kebenaran, diajak manusia ni kepada ketaatan kepada Allah, dan adanya pencegah. Bila mana manusia itu melakukan kemungkaran, adanya usaha untuk cegah mereka, adanya usaha untuk memperingatkan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, bila mana kita usaha untuk kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan memperbanyakkan taubat dan istighfar, insya-Allah kemenangan Allah Ta'ala, bantuan Allah Ta'ala pasti akan tiba insya-Allah. Yakinlah kepada Allah Ta'ala ya. Kita sama-sama berusaha insya-Allah. Baik. Kesan kaedah kepada individu ni tuan-tuan puan-puan. Ketahuilah bahawa kaedah ni datang seperti yang kita sebutkan tadi, setelah kisah berkenaan Qarun yang tidak sabar dengan syahwat harta. Maknanya apa? Qarun ni, kalau kita baca kisah Qarun ni, di antara orang yang sangat cintakan harta, tamak haloba tuan-tuan puan-puan dengan harta. Ya. Maka itu satu bentuk peringatan. Bila mana seorang manusia itu jauh daripada perintah Allah Ta'ala, terkesan dengan syahwat dunia dan juga harta ni tuan-tuan puan-puan, maka ia merupakan satu bentuk bahaya yang sangat besar. Semua manusia yang beriman hendaklah menghayati kaedah ni sebaiknya dalam keadaan menghadapi zaman fitnah, agar menjauhi diri daripada fitnah dunia dan kelazatan yang sementara ini dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kita berada di zaman fitnah, dan beramal dengan agama ni tuan-tuan puan-puan ketika ini memang merupakan di antara bentuk mujahadah, susah payah. Dan memang mudah untuk kita meninggalkan perintah-perintah Allah ni tuan-tuan. Tapi pesanan nasihat kepada kita melalui kaedah ni, yakinlah bahawa akhirnya janji Allah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah, janji Allah kepada mereka yang taat kepada Allah. Dalam keadaan kita menghadapi zaman fitnah ni hadirin, terlalu mudah untuk kita melakukan dosa dan maksiat ketika ini kan. Terlalu mudah, terlalu banyak medium fitnah ni.
akhir zaman. Kita berusaha untuk berpegang teguh dengan agama, dengan amal agama. Dan diibaratkan oleh Nabi SAW, kita kena gigit dengan gigi gerham kita, tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Ketika ini memang merupakan di antara zaman fitnah, zaman ujian buat kita semua. Dan akhirnya Allah janjikan bila kita berusaha untuk mengikuti perintah Allah, menahan nafsu kita, kita tekan nafsu kita, ya, jangan mengikuti hawa nafsu kita dengan perkara-perkara yang haram, berjihad melawan hawa nafsu kita, tuan-tuan perempuan, yakinlah bahawa Allah Ta'ala pasti akan memudahkan kita, insya-Allah. Dan janji Allah Ta'ala juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersusah payah, orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak menarik perhatian tuan-tuan perempuan dengan satu perkataan ulama salaf. Perkataan yang sangat bermanfaat, hadirin. Disebutkan, lahzah saya cari perkataan tersebut. Perkataan yang sangat bermanfaat ni tuan-tuan perempuan. Mana? Tayyib, lahzah. Bagi mereka yang berpegang teguh dengan agama, dia kena ingat ni di antara satu bentuk nasihat yang sangat bermanfaat. Pada masa yang sama, ia merupakan satu bentuk perkataan yang mudah-mudahan insya-Allah menguatkan jiwa-jiwa kita, tuan-tuan perempuan. Saya ingat dia punya maksud perkataan tu, cuma kalau dapat jumpa perkataan tu kan baik. Sekejap ya. Lahzah. Oh, saya tak jumpa lah, tuan-tuan perempuan. Saya tak jumpa ya. Sekejap. Cuma dalam perkataan tu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita kena faham, bagi mereka yang berusaha bagi mereka yang berusaha untuk berada di atas jalan ketaatan kepada Allah, dia kena ingat orang-orang yang berusaha untuk mentaati perintah Allah, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ni, tuan-tuan perempuan, ujian pasti akan datang kepada mereka. Ujian pasti akan datang kepada mereka. Dan bila mana ujian yang datang kepada mereka tu, tuan-tuan perempuan, pastinya ia akan dilalui dengan mujahadah, dengan susah payah. Agama ni, tuan-tuan perempuan, kita kena, memang ia datang dengan ujian. Ia datang dengan susah payah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kita berusaha untuk bersabar dengan apa jua bentuk ujian yang datang kepada kita. Dan untuk amal agama ni, tuan-tuan perempuan, kita tak boleh nak senang lenang kan. Dekat dunia ni, bagi mereka yang mentaati perintah Allah, dia tak boleh senang lenang. Dia tak boleh santai-santai. Dia tak boleh nak kita kata bermudah-mudah, tak. Dia kena berusaha untuk bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjihad di jalan Allah Ta'ala, sama ada dari sudut berperang ke, walaupun kita memang takkan boleh berperang lah ketika ini, tak ada seruan jihad, tapi berperang dengan hawa nafsu kita, tuan-tuan. Maka ia merupakan satu bentuk perkara yang susah, yang sukar. Sebab itu kita kena bermujahadah, bersusah payah. Dan itulah jalan orang-orang yang beriman, bertakwa pada Allah. Mereka bermujahadah, mereka bersusah payah, semata-mata untuk mentaati perintah Allah, semata-mata untuk berjuang mengajak manusia kepada Allah, menyebarkan agama, menyampaikan agama. Dan bila mana mereka berada di atas jalan, tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala akan memberikan mereka hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalanku, kata Allah, di jalan kami, maka kami akan memberikan mereka hidayah berbentuk jalan-jalan hidayah. Baik, kesimpulan dan juga pengajaran, tuan-tuan perempuan. Hendaklah setiap orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atas jalan tersebut. Hadirin, seperti yang saya sebutkan tadi, ujian pasti akan datang. Semakin kita berusaha untuk bertakwa, semakin kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah, ujian pasti akan datang. Dan tatkala ujian datang, kita bersabar dan kita terus bersabar. Dan kita mohon pada Allah agar Allah beri kita kekuatan untuk kita terus bersabar. Sebab apa, hadirin, jiwa kita akan kuat bila Allah mudahkan kita. Kita akan mampu menghadapi apa jua bentuk ujian jika Allah mudahkan kita. Sebab itu kita haraplah pada Allah. Kita bermunajatlah pada Allah. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabarlah dan terus bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kena memahami bahawa ujian yang datang merupakan tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Tanda kecintaan Allah Ta'ala pada kita.
Itu tanda cinta Allah bila Allah bagi kita ujian. Jangan kita menganggap bahawa ujian itu tanda Allah Ta'ala tak suka kita. Lah. Hadirin, manusia yang Allah Ta'ala paling cinta, yang Allah Ta'ala angkat menjadi di antara apa? Khalilullah, kekasih Allah, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia Allah Ta'ala paling uji, tuan-tuan, dengan ujian yang paling berat. Setelah itu para anbiya ulul azm, hadirin. Ya. Semua mereka diuji oleh Allah. Kita baca kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kan kita join kuliah tadabbur Al-Fadil Ustazuna Kekanda Ustaz Yusuf, kuliah-kuliah cerita dengan kisah para anbiya. Kita join kelas-kelas dekat Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan perempuan. Cerita berkaitan dengan para anbiya, para rasul. Ya? Mereka di antara manusia-manusia Allah Ta'ala paling berikan ujian yang sangat berat. Dan mereka adalah manusia-manusia hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala paling cinta. Maka kita terus bersabar insya-Allah. Ya? Dengan apa juga untuk ujian, kita bertahan, kita mohon pada Allah agar Allah mudahkan kita. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, tuan-tuan, yakinlah bahawa janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, mereka pasti akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ini janji Allah kepada kita. Siapa yang berikan kita janji, tuan-tuan perempuan? Siapa yang berikan kita janji? Allah Azza wa Jalla. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, wahai Allah, tidak sekali-kali akan memungkiri janji. Cuma Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji. Yakinlah bahawa tak kala kita berusaha untuk beriman, berusaha untuk bertakwa, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang taat, Allah Ta'ala tidak akan tinggalkan kita. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan kita kemenangan, kejayaan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Tuan-puan, ada persoalan untuk kaedah yang ke-15 ni? Bismillah. Ada persoalan, tuan-tuan perempuan, untuk kaedah yang ke-15 sebelum kita sambung kaedah yang ke-16? Ada persoalan? Boleh faham insya-Allah? Jelas? Baik. Selanjutnya, tuan-tuan perempuan, kaedah yang ke-16. Kaedah yang ketiga tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat, agar kamu beruntung. Hadirin, kaedah yang ke-16 ni Dr. Umar Hafizahullah menukilkan ataupun mengambil daripada ayat Quran, Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Ya, kaedah yang ke-16. Hadirin, kaedah ni seperti mana kaedah-kaedah yang lain, merupakan di antara kaedah yang sangat agung daripada Al-Quran. Kaedah ni, tuan-tuan perempuan, dapat membantu kita. Untuk apa? Untuk kita dapat bezakan di antara kebaikan dan juga keburukan. Sebab apa? Baik dan buruk tu beza. Baik dan buruk tu tak sama. Al-khabith, yang buruk adalah sesuatu yang dibenci. Dan disebabkan keburukan dan kehinaan, tuan-tuan perempuan. Keburukan itu merangkumi setiap perkataan yang batil dan buruk dalam perkara berkaitan akidah, pembohongan dalam perkataan dan juga perbuatan yang buruk. Al-khabith, ya, yang buruk. Setiap keburukan, hadirin, itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala mengancam perkara-perkara tersebut akan membawa ke dalam neraka. Berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya dikumpulkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Itu al-khabith, yang buruk, tuan-tuan perempuan, ya, diancam Allah Ta'ala dengan neraka Allah. Kemudian at-tayyib adalah sesuatu yang wajib, mustahab dan harus.
daripada perkataan-perkataan, sama ada perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dan akidah yang benar. Dan pastinya tuan-tuan puan-puan, at-tayyib merupakan di antara perkara yang Allah Ta'ala cintai, Allah Ta'ala redha. Dan pastinya tidak sama di antara keimanan dan kekufuran. Ini di antara bentuk perbezaan tuan-tuan puan-puan. Tidak akan sama yang baik dan yang buruk. Tidak akan sama keimanan dan kekufuran. Tidak sama ketaatan dan kemaksiatan. Tidak sama penghuni syurga dan neraka. Tidak sama perbuatan yang baik dan buruk. Dan yang jelasnya tuan-tuan puan-puan, tidak akan sama harta yang halal dan yang haram. Yang buruk tak sama dengan yang baik. Ya, ini kaedah yang jelas. Baik. Tujuan ayat ni tuan-tuan puan-puan bukan sahaja untuk memberitahu berkenaan yang buruk tak sama dengan yang baik, tetapi sebenarnya ia merupakan satu bentuk dorongan dan juga motivasi kepada kita agar kita berusaha untuk menjauhi apa jua bentuk yang buruk tuan-tuan puan-puan, sama ada perkataan, perbuatan dan juga keyakinan. Dan pada masa yang sama sebaliknya kita kena berusaha untuk mengikuti apa jua yang baik, sama ada perkataan, perbuatan, keyakinan, dan pastinya berpandukan Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tuan-tuan puan-puan kebanyakan manusia secara fitrahnya, kebanyakan manusia melakukannya ataupun mengikuti syahwat mereka, mereka akan cenderung kepada perkara-perkara yang buruk. Dan itu memang di antara bentuk ujian kepada kita tuan-tuan puan-puan. Kita punya syahwat senantiasa cenderung ataupun membawa kita kepada apa? Kepada perkara-perkara yang buruk. Sebab itu dekat dunia ni ujian kepada kita. Syahwat keinginan kita tuan-puan suka kepada apa? Syahwat ni dia suka apa tuan-puan? Perkara-perkara yang seronok, perkara-perkara yang nikmat, perkara-perkara yang haram. Dan syahwat tu memang cenderung ke arah tu dan memang mendorong kita ke arah tu. So ini dekat dunia ni ujian kepada kita untuk kita menekan hawa nafsu kita, syahwat kita, kita lawan. Untuk membawa, mendorong, tekan nafsu kita, didik nafsu kita ke arah kebaikan tuan-tuan. Dan itu di antara bentuk perintah Allah kepada kita kan, berkaitan dengan puasa. Puasa ni tuan-tuan untuk apa? Untuk mendidik, untuk tarbiyah syahwat kita. Yang mana syahwat nafsu ni tuan-tuan memang suka kepada makan, minum, memang suka kepada perkara-perkara berkaitan dengan keseronokan, kenikmatan dunia tuan-tuan kan. Tapi bila Allah perintahkan kita untuk kita berpuasa, Allah perintah kita, Allah didik kita untuk kita tarbiyah syahwat kita. Sabar, tekan nafsu kita. Dan ia merupakan di antara perintah Allah yang sangat besar kan, berkaitan dengan puasa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan yang baik dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang istiqamah dalam setiap urusan mereka, iaitu hidup mereka sama ada di dunia, alam barzah dan juga akhirat akan dalam keadaan yang baik. Bagi mereka yang senantiasa berusaha untuk berada dalam kehidupan yang baik, janji Allah, kehidupan mereka dunia, alam barzah dan akhirat akan juga dalam keadaan yang baik. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan sama ada lelaki maupun perempuan dalam keadaan mereka beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, jangan berhenti buat kebaikan tuan-puan. Jangan berhenti berbuat kebaikan, teruskan buat kebaikan. Insya-Allah Allah Ta'ala pasti akan bersama dengan kita, membantu kita, memudahkan segala urusan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulan dan juga pengajaran. Penekanan berkenaan pentingnya untuk memerhatikan usaha rezeki yang baik. Maknanya tuan-puan, bila mana kita sebutkan tidak sama yang baik dan buruk, bila Allah perintahkan kita untuk mencari yang baik, di antara bentuk perintah Allah kepada kita adalah untuk kita mencari rezeki yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin, pada masa yang sama, jumlah yang ramai ataupun banyak yang melakukan sesuatu perkara bukanlah hujah kebenaran perbuatan tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-116, wa in tuti' akthara ma fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun.
Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tuan-puan, kadang bila mana orang melakukan suatu perbuatan, contoh, suatu amalan sebagai contoh, di antara hujah yang diberikan apa tuan-puan? Ramai orang buat ni. Takkan perbuatan ni salah. Contoh, kan ramai orang buat tuan-puan, ia bukan satu hujah. Hujah tuan-puan, kebenaran tu kembali kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Maknanya apa? Kena kembali kepada panduan Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan kita mengikuti kebanyakan orang tuan-puan. Disebabkan orang ramai buat, maka itu pasti benar. La. Tak semestinya. Kebenaran itu dinilai berpandukan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya? Sebab itu kita kena terus berusaha untuk berada di atas jalan menuntut ilmu. Dan semua Allah memudahkan kita tuan-puan dapat istiqamah di atas jalan. Dan kita doa banyak mohon pada Allah. Itu di antara perkara yang saya sering ulang tuan-puan. Sebenarnya perkataan peringatan itu untuk saya. Sebenarnya khasnya untuk saya. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita jangan ikut dengan ramai orang. Sebab itu memang di antara kebanyakan orang memang mengatakan hujah demikian. Disebabkan orang ramai buat, maka dia pun kata orang ramai buat mesti benar kan? Mesti tak salah. Mustahil orang ramai akan buat jika benda tu salah, contoh. Sedangkan kebenaran tu dinilai berdasarkan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dan tidak akan sama tuan-puan yang buruk dan juga yang baik. Maka kita usahakanlah untuk mengikuti yang baik. Dan baik itu pastinya tuan-tuan puan-puan menurut Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Bukan baik menurut syahwat kita, mengikut hawa nafsu kita lah. Kita usahakan untuk berpegang teguh dengan wahyu, iaitu Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, tuan-tuan ada persoalan tak? Boleh faham tak apa yang kita kongsikan pada pagi ini, 3 kaedah, alhamdulillah. Ada persoalan ke berkaitan dengan 3 kaedah ni? Satu kaedah yang ke-14, 15, 16. Nah, ada persoalan? Ada yang tak faham? Ada yang tak jelas? Boleh utarakan jika ada. Semua jelas tuan-puan ni? Boleh faham insya-Allah? Kaedah yang ringkas tuan-puan, tetapi merupakan panduan dalam kehidupan kita. Dan itulah di antara manfaat kitab ni tuan-puan yang dirahmati Allah, Qawaid Quraniyah, yang kita ambil terus daripada Al-Quranul Karim. Kaedah-kaedah yang kita ambil terus daripada Al-Quran sebagai panduan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita dekat muka bumi ini. Tuan-tuan ada persoalan tak? Semua jelas insya-Allah? Di dua keadaan, kalau tak ada persoalan sama ada faham ataupun tak faham. Saya anggap fahamlah insya-Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih tuan-tuan perempuan atas perhatian tuan-tuan perempuan. Semoga kita beroleh sesuatu yang bermanfaat insya-Allah. Yang paling penting adalah kita kena berazam untuk kita sama-sama beramal dengan apa yang kita pelajari, pada masa yang sama kita sampaikan insya-Allah pada orang lain. Semoga Allah memberkati kita semua. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita insya-Allah dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf tuan-puan atas segala kekurangan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan tutup pertemuan kita tuan-tuan puan dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz, di Zoom chat disable dan tak boleh unmute. Tuan-tuan tak boleh komen ni kat ruangan chat. Baik. Tak apalah insya-Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf tuan-puan ni, mungkin ada satu bentuk technical. So tak boleh, sebab mungkin tak boleh komen kau ni. Oh tak boleh. Sebab admin yang kena Baru boleh Ustaz. Baru boleh. Nak tanya tadi Ustaz. Oh nak tanya tadi. Boleh silakan. Chat baru boleh. Baru boleh.
Baik-baik. Mungkin admin terlepas pandang. Silakan. Ada persoalan? Assalamualaikum. Bukan soalan Ustaz. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebenarnya kehidupan kita ini memang Allah sentiasa uji ya, yang daripada kita muda sampai kita tua. Tapi sebenarnya ujian Allah itulah yang menjadi turning point ataupun titik permulaan untuk kita mendekatkan lagi diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dapat pengalaman ya. So setiap yang Allah uji itu menyebabkan kita muhasabah diri dan kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah, insya-Allah. Terima kasih. Di antara nasihat yang sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Hadirin, memang ujian ni ia akan menyebabkan kita semakin teguh, semakin menguatkan kita. Dan memang di antara janji Allah Ta'ala pun kan dalam suratul Insyirah ataupun surah Asy-Syarah ataupun suratul Alam Nashrah kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan tu ada kelapangan, kesenangan. Dan Allah Ta'ala ulang 2 kali tuan-tuan perempuan, maka bersama dengan kesulitan tu ada kelapangan. Dan yakinlah bahawa apa jua bentuk ujian dan dugaan yang Allah berikan pada kita, ia merupakan satu bentuk tanda kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Semua Allah mudahkan kita dapat menghadapinya insya-Allah. Dan pasti akan ada satu bentuk pasti akan ada cahaya di akhirnya tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih Pak Azian. Rasa takut atau rasa seronok dalam ibadah itu tanda Allah sayang kita. Naam. Berlaku sesuatu muhasabah diri, ya Allah, apakah dosa yang telah aku lakukan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, bila berlaku sesuatu, ia bukanlah satu bentuk alamat disebabkan kita melakukan dosa. Memang di antara bentuk musibah adalah disebabkan dosa kita, tapi ia tak semestinya dosa tuan-tuan puan-puan ni. Sebab di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah Ta'ala cinta, ujian paling berat kepada orang yang Allah cinta, iaitu para rasul, para anbiya. Maka bila kita merasakan ia satu bentuk dosa tuan-puan yang dirahmati Allah, maka kita usahakan untuk kita muhasabah. Jangan pula kita berkata ataupun jangan pula kita menyatakan saya buat dosa apa je, la haula wala quwwata illa billah kan. Jangan tuan-puan, apa salah saya contoh, itu di antara perkataan-perkataan yang biasa diucapkan. Saya salah apa? Apa dosa saya? Apa salah saya? Dalam keadaan tuan-puan, sebenarnya memang kita ni senantiasa terdedah dengan dosa dan juga kesalahan. Sebab itulah kena melazimi taubat dan istighfar, kena melazimi muhasabah diri kita kan. Untuk apa? Untuk kita senantiasa diampunkan, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita kena selalu muhasabah diri, banyak taubat dan istighfar. Ustaz, macam mana nak kuat untuk istiqamah? Baik, hadirin yang dirahmati Allah, macam mana kuat untuk istiqamah? Saya berikan panduan tuan-puan dan panduan ini untuk saya juga. Pertama sekali tuan-puan, kita kena doa pada Allah. Doa pada Allah. Jangan nampak kecil doa ni tuan-puan, doa ni sangat ajaib. Doa ni sebenarnya satu bentuk kaitan akidah, keyakinan kita dengan Allah. Kita kena doa pada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah. 1. 2, kita kena berusaha untuk konsisten dengan apa yang kita laksanakan. Walaupun tak banyak, walaupun kecil, tapi konsisten. Dan itulah di antara amalan yang Allah Ta'ala lebih suka sebenarnya. Seperti yang Nabi SAW sebut dalam hadis, amalan yang Allah Ta'ala suka, walaupun kecil, walaupun tak banyak, tapi istiqamah berterusan. 2. 3, tuan-puan, kita kena berada di suasana agama. Kalau kita tak boleh pergi ke suasana agama, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita kena bentuk suasana agama dalam diri dan keluarga kita. Ini di antara bentuk kemudahan untuk kita istiqamah. Sebab kita ni umat akhir zaman tuan-puan, kita memang di antara manusia yang sangat terkesan dengan suasana. Kita kena pergi ke suasana yang baik, insya-Allah kita akan dapat istiqamah. Kalau kita tak boleh pergi ke suasana yang baik, kita kena bentuk suasana yang baik. Maksudnya adalah di rumah kita contohnya, kita kena bentuk suasana agama. Untuk apa? Untuk kita istiqamah. Dengan suasana yang baik kita akan mudah istiqamah. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan puan-puan, kita kena berteman dengan teman yang baik. Kita kena berteman dengan teman yang baik. Dan teman yang baik ni, rakan yang baik ni tuan-puan diibaratkan oleh Nabi SAW seperti penjual minyak wangi kan. Maka bila kita berteman dengan teman-teman yang baik, rakan-rakan yang saleh, rakan-rakan yang salehah, teman-teman yang sering mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan mudahkan kita dapat istiqamah.
Itulah di antara 4 tips untuk kita dapat istiqamah. Dan yang terakhir, tuan-tuan, yang kelima, jangan tinggalkan majlis ilmu. Jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan majlis iman. Maksudnya, tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena sentiasa bawa diri kita dekat majlis ilmu, dekat majlis iman, majlis cerita tentang kebesaran Allah Ta'ala. Kena bawa sentiasa diri kita. InsyaAllah Allah Ta'ala pasti akan mudahkan kita dapat istiqamah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada yang lain lagi? Baik. Allah uji maksudnya Allah sayang kita. Adakah tidak diuji itu Allah tak sayang kita? Ayat biasa yang kita dengar. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah, semua kita ada ujian. Manusia ni Allah Ta'ala akan uji mereka. Ya, manusia ni mereka akan ada ujian dalam bentuk yang sesuai dengan kadar iman mereka, takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah dia akan diuji, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manusia kalau tak diuji, tuan-tuan yang dirahmati Allah, manusia yang tak diuji dengan kesusahan, itu di antara bentuk sebenarnya hamba Allah Ta'ala tu, di antara hamba Allah yang Allah Ta'ala umumnya Allah Ta'ala murkaikan. Contoh, secara umumnya lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, secara umumnya semua manusia ni akan diuji oleh Allah, melainkan manusia-manusia yang Allah Ta'ala murkai. Contoh macam diriwayatkan tuan-tuan, diceritakan bahawa Fir'aun tu tak pernah sakit, tuan-tuan ni. Fir'aun tu tak pernah sakit. Itu di antara bentuk, sebenarnya satu bentuk yang kita boleh katakan apa, tuan-tuan? Istidraj daripada Allah Ta'ala, kan? Dan kita akan diuji. Bukanlah maksud tidak diuji tu, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia akan diuji, akan sentiasa diuji. Sebab dunia ni merupakan dunia yang penuh dengan ujian. Orang yang beriman pada Allah, Allah Ta'ala pasti akan diuji. Allah Ta'ala pasti akan uji. Dan memang ujian tu di antara tanda Allah Ta'ala sayang kita. Saya pernah dengar nasihat seorang ustazah, katanya jika kita rasa semakin jauh dengan Allah, kita perlu join majlis ilmu untuk lembutkan hati dengan tazkirah dan nasihat-nasihat yang diberi. Naam, hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu, macam yang kita kongsikan sebentar tadi, nak istiqamah ni, tuan-tuan, kita kena berada dalam suasana agama. Kalau tak ada suasana agama, susah nak pergi join suasana agama, tuan-tuan. Kita kena bentuk suasana agama. Maknanya di rumah kita, hadirin, di rumah kita kena hidup ta'lim, tuan-tuan ni. Di rumah kita kena hidup suasana majlis ilmu. Kena hidup. Sebab apa? Mungkin kita nak pergi luar susah. Mungkin kita nak join, kalau sekarang ni pun mudah jugalah kalau kita boleh join online, kan. Tapi mungkin disebabkan kekangan, kesibukan, mungkin sukar juga untuk kita join. Jadi, bila kita bentuk suasana ilmu dekat rumah kita bentuk suasana ilmu, maksudnya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita kena ada majlis ilmu ataupun majlis ta'lim dekat rumah ni, sebab penting. Dan ini memang di antara yang disampaikan oleh para ulama, hatta Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yang juga merupakan di antara tenaga pengajar dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan. Beliau juga menyarankan di antara yang perlu dihidupkan di rumah kita adalah majlis-majlis ilmu. Kan, majlis-majlis bacaan Al-Quran, halaqah Quran, majlis-majlis bacaan hadis Nabi SAW, majlis-majlis bacaan kisah para sahabat, kisah para ulama, kisah para anbiya. Ya, kena hidup dekat rumah kita, tuan-tuan. Sebab apa? Ia merupakan satu suasana ataupun usaha untuk kita senantiasa berada dalam suasana ilmu, suasana agama, suasana iman, suasana takwa kepada Allah. Dan ia akan menyebabkan kita dapat konsisten, insya-Allah. Kita akan dapat istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Dan bila kita menyedari bahawasanya kita dah jauh, tuan-tuan, maka ada rasa dalam hati tu, rasa jauh tu, itu di antara nikmat juga. Tapi bila mana hati tu tak rasa jauh, tuan-tuan ni, hati tu rasa tak ada masalah, tak terkesan pun bila jauh daripada perintah-perintah Allah ni, maka itu satu bentuk tanda-tanda bahaya lah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tuan-tuan puan apa yang saya ada lagi. Nah, selain dari kesusahan, antara ujian Allah yang lain adalah harta dan juga anak-anak. Naam, hadirin yang dirahmati Allah. Ujian di antara bentuk ujian Allah Ta'ala bukan sahaja bentuk kesusahan. Harta pun ujian daripada Allah. Bahkan anak-anak pinak pun ujian juga daripada Allah. Keluarga pun ujian daripada Allah. Dan kita memang akan sentiasa uji tuan-tuan. Mungkin saya boleh menukilkan hadis Nabi SAW yang sahih berkaitan dengan satu ketika Nabi SAW membuat satu bentuk gambar raja, tuan-tuan puan ni. Satu bentuk gambar raja segi 4. Kemudian Nabi SAW garis lurus di tengah-tengah segi 4 tadi, Nabi garis lurus di tengah-tengah sehingga keluar garisan segi 4 tu.
Kemudian di dalam tengah-tengah tu tuan-puan, Nabi SAW garis kiri dan kanan. Nabi SAW bersabda, "Au kama qala," segi empat tu tuan-puan itulah manusia ataupun itulah umur manusia. Berapa lama tuan-puan kita hidup dekat dunia ni? 60-70 tahun. Baik. Kemudian garis tengah-tengah tu tuan-puan yang keluar daripada garisan segi empat tadi adalah angan-angan manusia, impian manusia, yang mana angan-angan impian mereka melebihi umur mereka. Kemudian garisan kecil kiri dan kanan tadi tuan-puan adalah apa tuan-puan? Ujian dan dugaan yang Allah Ta'ala akan uji kepada manusia. Setelah selesai satu ujian, ujian yang seterusnya. Setelah selesai satu ujian, ujian yang seterusnya, ujian yang seterusnya, ujian yang seterusnya. Sampai bila kita akan diuji, hadirin? Sampai bila kita akan diuji? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta dekat alam barzakh, kita pun akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan persoalan malaikat Munkar dan Nakir. Kita pun akan diuji. Dekat alam barzakh pun kita akan diuji. Kan? Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, insya-Allah. Baik. Sahih. Saya selalu ingatkan diri dalam rezeki aku ni ada hak orang lain. Nah. Sahih tuan-tuan. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Sebab itu kita kena selalu berkongsi rezeki. Dan bila kita berusaha untuk berkongsi rezeki ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala akan memberikan kita banyak lagi rezeki. Dan tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan tuan-puan, terima kasih. Semoga bermanfaat insya-Allah. Tuan-puan doakan saya, keluarga saya insya-Allah dapat beramal dengan apa yang saya sampaikan dan semoga tuan-tuan puan-puan juga beroleh ilmu yang bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah tuan-tuan puan-puan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua.